إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم إلى أهل بيته وذرياته وأزواجه وأصحابه والتابعين، ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات. فأولي الله لهم الفاتحة. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu ahsanal jaza. Saya doa nama tuan-tuan, perempuan, para ilmuwan dan cendekiawan sekalian, ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak dicatat pada kedudukan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asbab mencari redha Allah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah di rumahnya yang bernama Ar-Rawdah pada malam ini, dan kesabaran untuk kita berada dalam majlis ilmu itu sangat mengujakan para malaikat sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, saya dari Shah Alam tadi melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari Shah Alam session 13 tadi hinggalah sepanjang perjalanan. Lalu teringatlah saya apa yang kita akan bicarakan pada malam ini. Kelas yang pertama secara rasmi dengan kitab rasmi kita di sebalik 114 nama-nama surah. Siapa yang belum dapat kitab boleh dapatkan kitab bersama dengan Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Saiful, insya-Allah. Berbetulan alhamdulillah beliau pun ada bersama-sama kita, rezeki kita pada malam ini insya-Allah boleh dapatkan dengan beliau. Kalau tak cukup ada lagi dalam kereta insya-Allah. Tak cukup kita cetak lagi. Amin. Lalu teringatlah saya ketika saya membawa satu tajuk di IKIM FM. Satu ketika tajuk dia Unprinted Quran. Unprinted Quran. Jadi pada waktu itu ada yang komen. Biasalah netizen kan. Netizen ini ialah satu jabatan yang sangat unik. Saya namakan dia JNN, Jabatan Netizen Negara. Siapa ketua pengarah pun kita tak tahu. Jadi kementerian dia nama Kementerian Netizen Negara. Satu jabatan yang tak pernah dapat barang peruntukan daripada Kementerian Keuangan, tapi boleh bergerak begitu lancar sekali. Lalu netizen ni komen, apa saya kata, tajuk mengelirukan. Lalu saya pun terfikirlah satu benda, kerja aku banyak lagi rupanya. Kenapa? Apabila orang dia tak boleh faham unprinted Quran, Quran yang tidak dicetak, karena dia ingat Quran itu adalah satu benda yang semata-mata di kertas, sedangkan dia lupa hakikat Quran itu ialah kalam Allah. Dia adalah kalam Allah qadim, dia bukan makhluk. Quran kita itu bukan makhluk.
Apa itu makhluknya? Kertas, paper itu makhluk, ink, hibr, da'wah itu makhluk. Ya, benang-benang, gam, semua makhluk. Warna-warni semua makhluk. Hakikat firman itu adalah kalam Allah yang bukan reka-rekaan manusia, bukan reka-rayasa manusia, bukan. Ia adalah kalam ilahi yang manusia memerlukan satu mujahadah yang cukup dahsyat untuk memahaminya. Hingga kan sehingga hari ini, karena tiada tahu rahasia ilmu, manusia masih mencari apa maksud alif lam mim, ta ha kaf ha ya ain sad, ain sin qaf. Sedangkan rahasia yang telah dibentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil sekali Nabi tinggalkan umat dalam keadaan umat terpinga-pinga. Sedangkan doa yang kita dengar, ya, lailuha kanahariha, Nabi tinggalkan kita malamnya seperti siang, terang benderang. Hanya kita tidak mencapai lagi taraf ilmu tersebut. Seperti mana baru-baru ini, ya, apabila saya bertemu lagi dengan guru kami, Syekh Nabil bin Ali bin Muhammad, ya, Al-Azhari Al-Masri. Dia datang dengan isterinya, Syekhah Karimah, dengan sediaan dan diurus rapi oleh sahibul fadilah Dr. Wan Hilmi Wan Abdullah. Jika ada kelapangan, jemputlah Dr. Wan Hilmi datang. Dia sahabat baik saya, guru saya, ayah kepada anak-anak saya dalam bentuk mendidik mereka mengenal Quran. Seorang yang sangat teliti dalam yang disebut sebagai fannu ni seni, al-fannu the art, al-fannu fi tilawatil Quran, pada membaca Al-Quran, fi recitation of Al-Quran. Maka saya tak jumpa lagi yang berstruktur dan bersistematik melainkan Dr. Wan Hilmi. Panggil dia, lalu dia yang bawa. Dan saya nak kisahkannya di sini. Apabila saya ulang lagi baca qiraah Al-Imam Hafs an Asim macam maghrib tadi, ya, dan insya-Allah macam Isya nanti, macam subuh, macam Isya maghrib malam tadi, bil jahri, solat yang kuat, ya. Zuhur mungkin kita tak dengar, bisirri, baca pelan-pelan, baca bisik-bisik. Lalu dia dengar, dia kata, berapa kali kau nak baca Hafs an Asim? Saya kata, aku nak baca sampai kau tak tegur aku. Aku nak baca sampai kau tak tegur aku. Dah, dia kata, aku tak tegur dah pun. Kali ni aku nak dengar kau baca lain daripada Hafs an Asim Kufi, lain daripada Syu'bah. Karena Imam Hafs an Asim ini sama dengan Imam Syu'bah, satu guru qiraah. Yang kita cakap ni apa? Madhab, ikut saya ramai-ramai, madhab qiraah Al-Quran. Ini yang tu mudah. Madhab baca Quran, ya, madhab baca Quran. Kita pada akidah kita madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu tak ada bincang-bincang lagi dah. Itu firqah najiyah, Safinah an-Najah, ya, kumpulan yang selamat, bahtera penyelamat. Apa lagi tak? Kemudian pada fiqh kita, madhab fiqh kita, syariat, jalan ibadat kita ni, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu kita. Imam Syafi'i kata ya pula, Imam Syafi'i aqidah madhab, dia madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian pada tasawuf yang kita duduk jaga, elok-elok pakaian kita nak solat, upiah kita, yang memperelokkan wuduk dengan akhlak bicara kita dengan Allah. Hatta dalam majlis ilmu ni pun, malam ini kita kurang adab dengan Allah dalam majlis ilmu. Tak apa, ya Allah ampunkanlah diriku dan semua jemaah ini. InsyaAllah bulan depan kita perbaiki. InsyaAllah bulan depan ada rezeki, banyak umur lagi kita jumpa, kita perbaiki. Semuanya kita ikut siapa? Yang digariskan oleh Al-Imam Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali. Dia abangnya nama Ahmad, dia nama Muhammad Ghazali, abangnya Imam Ahmad Ghazali, ya. Dan juga yang kita titip daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Siapa mereka? Tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Dan madhab qiraah ada macam-macam. Ada 10 qiraah.
Itu pun ada surah, ada kubra. Kita mungkin ngerti satu, kita belum ngerti lagi qiraat sab'ah, kita tak ngerti lagi qiraat syadz. Ada satu bacaan di kalangan para sahabat kami, waktu itu dia baca, kami rasa pelik. Kami kata, mana ada bacaan itu? Syekh jawab, ada. Kita pun, masing-masing, minta maaf. Syekh kata ada. Tapi qiraat syadz tidak dibaca dalam salat, tapi bacaan itu diambil kira pada hukum hakam agama. Kita tak ngerti lagi bab itu. Saya mencadangkan kepada Al-Fadhil Ustaz Saiful, beliau ahli qiraat. Ramadan nanti Ustaz baca qiraat lain. Cuma bagi tahu jemaah lah, saya nak baca qiraat ni. Nanti jemaah kat belakang dia tak tahu, dia subhanallah, subhanallah. Ya, padahal imam baca betul lah. Contoh Imam Qalun baca Fatihah. Imam Qalun, Imam Warsh, satu guru nama Imam Nafi' Al-Madani. Ustaz nak minta kelas akan datang, kita ada whiteboard. Dan wayang dipanjang. Saya nak berjalan sebab kelas akan datang, para jemaah kena main duduk dekat. Kalau kita rasa sejuk, kita tutup aircon, on kipas. Ya, supaya jangan ada jemaah di luar setengah, dalam setengah. Ya. Kita balik kepada sunnah Nabawiyah, cara menuntut ilmu duduk apa-apa. Baik. Imam Qalun baca begini. Indahnya, insya-Allah Ustaz Saiful dia mampu. Cuma dia fikir jemaah boleh terima tidak. Malam ni saya buka, bagi jemaah boleh terima. Dan diizinkan beliau baca qiraat Imam Hamzah, ya, sama ada riwayat Khalaf dan sebagainya. Baca. Imam Qalun baca begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasa. Mad 'arid disukun 246, kita ambil dua. Bismillahirrahmanirrahim. Dua cukup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama. Imam Hafs baca Maliki, dia baca Maliki Yaumiddin, hadfu alif. Imam Hafs baca bi thubuti alif, menekalkan satu alif dua harakat, harakatan. Lagi kat mana khilafnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Biasa. Kat sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita amin juga, yang nak amun lah. Itu Imam Qalun. Imam Warsh khilafnya satunya Maliki Yaumiddin. Itu belum campur surah-surah lagi. Perkenalkan masyarakat dengan i'jazul Quran yang kita nak bicara malam ini. Oh, Quran itu terlalu dahsyatnya keluar biasaan dia. Dan Nabi ketika terima wahyu, setiap kali terima wahyu, Jibril ajar Nabi semua qiraat, semua riwayat, semua pengertian dan makna. Jibril tak pernah miss satu pun. Dan saya tanya ayah-ayah ibu-ibu, antara Jibril malaikat dengan Rasul manusia, malaikat manusia, Jibril Rasulullah, siapa mulia? Jibril ke Rasulullah? Jawab. Jibril ke Rasulullah? Jawab. Ya, semua tahu Rasulullah. Tapi Jibril tetap melaksanakan tanggungjawab dia, karena dia diperintah oleh Allah Rabbul Izzah, pemilik Lauh Mahfuz, untuk ajar kekasih dia, Rasul dia. Dia ambil tanggungjawab itu dengan teliti, tanpa gagak. Hingga Allah mengancam siapa yang berperang dengan Jibril, Mikail, Israfil, berperang dengan Allah sebenarnya. Jadi ini kita kena cari balik. Dan budaya itu tak berakar umbi dalam masyarakat kita, kerana tak biasa. Kita duk kayuh dah leh. Gaduh lana, gaduh yang kelibut sini. Quran tak mana pergi? Mana pergi Quran yang nak selamat kita? Mana? Jawab. Astaghfirullah. Orang suka, orang tak suka, saya mubaligh, saya akan cakap benda yang ini.
Ini janji saya dengan Allah dan Rasul. Buatlah majlis, haflah bagi masyarakat kita dengar ni, seluruh Ar-Rawdah ini dengar. Hebat-hebat Ar-Rawdah ni saya jumpa jemaah dari mana baru ni? Di Labuan. Di Labuan. Sahabat kita yang pengarah kasta. Di Labuan. Hebat Ar-Rawdah ni. Sedia kawan ramai dalam ni. Ahli profesional ramai. Ibu-ibunya aktif. Imam dia pun hebat. Bacalah qiraat Imam Warsh dalam salat nanti. Ambil daripada Ad-Duha. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Warsh baca. Riwayat Warsh an Nafi' al-Madani radhiyallahu ta'ala anhuma. Wad-duha. Duha. Wal-layli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita tahu orang Perak ke? Tidak. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Dengar. Ini dia ada nakal kat situ dan sebagainya kat situ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Itu perintah Quran. Perintah Quran yang mana? Ni. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Surah Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan selisih bergantian. Wa ikhtilaf silih ganti. Lail malam, maka kita kira malam dulu. Wan nahar siang. La ayatin liulil albab, ada tanda kebesaran keagungan siapa? Allah. La ayat, bukan semua orang tahu. Liulil albab, only for the wise people. Kata orang pintar aja dapat, tak pintar tak dapat. Pada diri siang malam tak ada apa biasa. Bagi orang yang pintar dia kaji warna apa sebenarnya pada waktu malam. Kita kata gelap, hitam. No, dia ada warna lain, ada warna alam. Subuh, kita kata subuh, ada cahaya matahari, dawn. Bahasa Inggeris kata subuh. Fajar. Wal fajr, by the dawn. Ya. Nah, dia ada warna dia. Dia ada warna ungu, dia ada warna merah, dia ada warna kuning, dia ada warna rose, dia ada warna jingga. Tak nampak pun. Sebab mata kita tak ada ilmu untuk kita menilai. Ini ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang sentiasa ingat Allah, berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, baring pun ingat Allah. Dia tafakkur dan tadhakkur. Dia fikir dan ingat-ingat dan fikir. Lalu وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Duduk fikir macam mana Allah Ta'ala buat langit-langit, bumi. Tengok bintang, dia tengok buruj, dia tengok bulan, ya, dia tengok mentari, dia tengok Bima Sakti, dia tengok bagaimana planet mengorbit. Lalu dia angkat tangan dan kata surrender. Dia tak boleh fikir.
Itu baru langit. Wal ard, bumi. Dia tak faham kenapa Allah buat appendix. Kenapa Allah buat kelenjar tonsel? Ya, maaf saya minta maaf pada doktor yang budiman. ENT, ear, nose and throat consultant, dia akan nasihat kita buanglah. Kalau asyik demam bengkak, demam buang. Takkan Allah buat sia-sia hingga tak perlu buang aja. Appendix, takkan Allah buat sia-sia tak perlu buang, remove saja. Lalu orang pintar yang dia kata, ma khalaqta hadza batil, angkat tangan surrender. Aku tak tahu dah ya Allah, kau buat semua ni bukan sia-sia, cuma aku tak reti, aku tak faham, aku tak tahu. Aku takut terfikirnya aku ni, tergerak fikiran aku ni, apa kau buat benda ni sia-sia? Aku takut tu. Faqina adzaban nar, maka hindarilah aku, kami, faqina, hindarilah kami adzaban nar, daripada azab neraka. Bukan aku takut azab tu. Azab tu makhluk engkau, neraka tu makhluk engkau. Tapi aku tak nak pergi ya Rab di tempat engkau lempar, engkau buang, engkau tempatkan orang-orang yang engkau tidak redha, orang yang engkau murka, orang yang engkau marah, orang yang engkau benci, orang yang engkau tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat-Mu. Karena aku harapkan kau pandangku dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Itu yang tu sebenarnya ya mukaddimah untuk kita berada pada istiqamahnya kitab ini sehinggalah kita selesai. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya akan terus baca kitab ini dan terang. Lepas itu di ujung-ujung lepas azan kot sedikit, kita akan lihat adab untuk kita patuhi sama-sama, saya dan tuan-tuan juga, pada kelas yang akan datang maupun kelas-kelas guru-guru kita yang lain insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahawa saya telah menerima ijazah kitab ini daripada guru saya yang mengarang kitab ini, Ustazah Bushra binti Talib, yang Allah kurniakan masih ada hayatnya di saat ini ya. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, saya bacakan ijazah yang beliau tulis dan beliau anugerahkan kepada saya bersama dengan teks asal tulisan tangan dia. Inilah dia kata beliau kepada saya sebelum saya menyampaikan ilmu yang beliau titipkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bushra binti Talib mengijazahkan kepada Al-Ustaz Muhammad Radhi atau Razi bin Muhammad Rajab untuk ilmu tadabbur di sebalik 114 nama-nama surah, dan mengizinkan beliau untuk mengajar kepada umum dan mengamalkannya. Tanda tangan Bushra Talib. Jadi ini kitab saya telah terima dengan sah, jalan riwayatnya tidak tergugur di mana-mana pun secara mutawatir daripada buku kami. Dan malam ini saya sampaikan kepada tuan-tuan seperti maksud dan disyarahkan olehnya. Kita mengaji kitab ni, walaupun kitab ni kitab moden, tradisi sama aja. Tradisi sama. Ya. Karena itu hari ini jika ikutkan tradisi, saya akan menolak untuk menggunakan live ini. Rakaman okey. Rakaman Titah Ulul Amri ya, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Raja, Sultan dan yang di-Pertuan Negeri Selangor serta seluruh jajahan takluknya. Dia sebagai waliul amri, pemegang urusan agama yang esok ditanya oleh Allah atas dirinya, dan siapa yang mewakilinya juga, termasuk yang menasihatinya dan sebagainya tentang agama. Dia perintah apa? Kena rakam setiap yang mengajar, supaya jika ada dakwah da'wi dirujuk semula rakamannya. Tapi baginda tak perintah suruh buat live. Baginda suruh rakam. Saya memohon supaya jangan buat live, batal live.
buat secara rakaman. Ini orang yang tak tengok live dia kata, Allah, kami nak tengok live. Baik, kenapa nak tengok live? Kenapa tak nak datang sini? Kenapa tidak mahu talqin? Itu. Inilah yang kita nak sentuh lepas Isyak tadi. Tak apa, kita bawa ke belakang sikit, tak apa. Ini perlu kerana guru saya berkali-kali memasuki era 2024 ini. Ini kuliah pertama lah kira. Malam tu kita datang, ya, kenal-kenalan. Terima kasih tuan-puan sudi terima saya. Alhamdulillah, saya datang hanya satu tujuan, nak dekat diri pada Allah, mencari redha-Nya dan nak sampaikan ilmu pada tuan-tuan dan puan-puan. Lalu tuan-puan pun sudi. Malam ni kita mula kelas. Jadi ada adab-adabnya. Tak apa, pelan-pelan. Tapi diajar oleh guru kami, yang saya kata tradisinya sama walaupun kitabnya moden, supaya baca keseluruhan. Kulit luar ni baca, depan, tepi dan belakang. Baca. Sebab itu, maaf, saya mohon maaf sangat-sangat. Rukun yang kata rukun seorang muridin, ya, muridin ini, murid, ya. Dia mesti pertama ada kitab. Kalau dia tak ada kitab, dia datang, dia tak nama talibul ilm, dia nama mustami'in, orang main dengar aja. Dia duduk level nombor berapa? Nombor 3. Kita kalau boleh nak level yang tinggi-tinggi, tapi yang maha tinggi hanya Allah. Itu je. Kita duduk ni hanya kedudukan amanah Allah dan Rasul. Karena Nabi kata kun aliman, jadilah orang yang boleh menyampaikan ilmu. Ada ilmu sampaikan. Ada kitab, walaupun ulama menyindir, ya, ilmu itu fi sudur, dalam dada ni, wala fil kutub, bukan dalam kitab-kitab. Artinya gini, guru yang nak mengajar tu dia hafallah kitab ni. Kalau lah hilang muka surat pun dia boleh ingat muka surat tu. Itu maksud dia. Contoh, kalau dia tak bawa kitab, anak murid tetap kena bawa kitab, dia boleh syarah tanpa kitab. Itu patutnya. Guru-guru kami datang, bahasa kita sebut dengan izin Allah, melenggang. Datang melenggang, kita tahu, oh tak guru nak mengajar. Dia kata, iftah kitab, buka kitab, safhah, buka surat Al-Khamis, buka surat 5. Ya. Al-Faslul Awwal, perenggan yang pertama. Dia pun baca. Kita duk baca kitab, kita ingat tu guru tengok kitab, angkat kepala tengok tu guru, jangan mata. Ya salam. Itu aliman. Lalu dia berkata, au muta'aliman. Aisyah. Kita azan dulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Saya akan terus mengulang. Selepas habis la ilaha illallah, tuan muadzin kita azan tadi, kita salawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sunnah yang mu'tabar. Bukan tahu la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, bukan. Selawat dulu. Betul. Habis itu kalau tak selawat, itu tidak menepati apa yang Nabi ajar pada kita untuk berdoa selepas azan. Hadirin rahimakumullah. Sebanyak 85,000 naskah telah terjual eksklusif. Buku ini dimuatkan dengan pautan ceramah dalam membongkar rahasia nama surah. Di sebalik 114 nama-nama surah, tahukah anda? Kalam hikmah, segenggam ibrah, fakta menarik, fakta saintifik, bongkar sejarah, busyra talib, qara'a. Qara'a ni penerbit ya. Nama qara'a. Tapi ini di sebalik 114 nama surah Busyra binti Talib, qara'a, ada pacu. Ini adalah agensi yang menguruskan Darul Insyirah, yaitu suatu organisasi NGO yang menguruskan pusat jagaan orang-orang tua di Bandar Baharu Bangi. Puan boleh pergi tengok sendiri dan boleh buka kat belakangnya ada alamat dia.
Satu di Mutiara Bangi, satu lagi di Bangi Golf Resort. Nama Bangi Golf Resort, bukanlah dia duduk tengah-tengah padang golf tu. Ya, ada satu bangunan, maka sewa, tempatkan orang-orang tua, warga-warga emas untuk belajar agama. Satu lagi yang bedridden, yang sakit, mereka jaga. Lalu belakang ini ada hari lain kita sentuh, tak apa. Kita buka muka surat 1 Roman. Ya. 1 Roman itu I besar tu lah. Ya. Muka surat 2 Roman I itu. Dan kita pergi ke muka surat 3 Roman. Saya nak mulakan dengan muka surat 3 Roman ini. Kepentingan belajar Al-Quran. Kita dalam kelas ini, kadang-kadang kita ingat Quran biasa. Kita ingat belajar Quran ini belajar baca. Betul? Kita ingat Quran ini belajar ulum tajwid, ilmu tajwid. Betul? Memang betul. Siapa suruh belajar tajwid? Quran yang suruh belajar dengan tajwid. Quran yang suruh baca dia dengan tajwid. Dari suratul Muzammil, ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. Baca Quran, kata Allah, warattil, dengan penuh cermat, baca dengan cermat, dengan hak-hak Quran, hak-hak hurufnya, mudud atau mad-madnya, ahkam tajwid bil mujawwad, dengan elok-elok, tartila, dengan pengelokkan yang sebenar-benar elok. Karena itu kalau kita dengar orang baca Quran, gunnahnya dengung hilang, mad panjang hilang, qalqalah sughra jadi kubra, kelang kelibut habis baca, minta ampun maaf saya sebut. Ya, kita rasa rimah sangat karena tidak diberikan hak Quran sepatutnya. Seperti mana kita melihat orang yang dizalimi, dipukul, ya, dicubit, dipulas telinga dia, diluku kepala dia, ditarik pakaian dia. Apa kita nak lihat saja? Tak senang kita. Kita akan pergi tegur, baca elok-elok, ni Quran. Karena itu Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi Gubernur Mesir, Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu arda, waktu dilantik oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu Amirul Mukminin, jadi gubernur di Mesir. Lepas pembukaan Mesir, dia melihat bagaimana rakyat Mesir yang bercampur bangsa Qibti, Arab, macam-macam, ya, baca Quran kelam kelibut. Lalu dia tulis surat kepada Khalifah Sayyidina Umar supaya datangkan ke Mesir ini satu orang yang pandai dengan segala ilmu bacaan Quran, supaya mereka boleh baca dengan warattilil Quran tartila. Maka Sayyidina Umar utus satu orang nama Abdul Rahman ibnu Muljam, ya, laknatullahi alaihi. Itu kita. Pasal apa? Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu utus Abdul Rahman ibnu Muljam, laknatullahi alaihi. Ustaz, ya betul, kenapa cakap begitu? Ini kisah. Dia jadi guru mengajar Quran, dia hafal Quran, segala riwayat ada pada dia. Tak ada riwayat lagi, dia dah mengerti semua. Sebab apa? Dia tabi'in, dia hidup pada zaman sahabat. Apa tidaknya yang mengutusnya Sayyidina Umar, yang menyalia dia di Mesir Sayyidina Amr bin al-As. Tapi dialah orang yang balik daripada Mesir, pergi ke Kufah, menetap kepala Katibul Quran, Harisul Rasul, penjaganya Rasul, penulis wahyu Quran. Dia tetap kepala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dia orang yang alim Quran. Maka hati-hatilah saya dan tuan-tuan semua sekalian, jangan sombong dengan Quran. Bimbang Quran itu tidak lebih keluar daripada kerongkong kita, laksana busur panah yang dilepas
maaf, daripada anak panah yang dilepaskan daripada busurnya. Sedangkan di sini minda kita kosong, tidak memahami, tidak tafaqquh, tidak faqih dengan Quran. Ini siapa nih? Khawarij. Inilah golongan Khawarij, rosak kepala Abdurrahman ibnu Muljam ini di Mesir, hingga dia menghukum para sahabat semua kafir. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Ya. Lalu dia hukum Sayyidina Ali kafir pada waktu itu, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan kafir pada waktu itu, Amr al-As kafir pada waktu itu, merancang membunuh mereka. Lalu yang mereka bunuh dulu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu tiada pun dalam sejarah dipuji nama dia walaupun dengan kealimannya tentang Quran, tetapi disebut dengan penghinaan Allah dan Rasul, dan dilaknat Allah dan Rasul, dan walla'inun, orang yang melaknat, bahawa namanya Abdurrahman ibnu Muljam la'natullahi alaihi. Allah laknat kepada dia minal ani ila yaumiddin. Jadi demikian kita kerti dengan Quran, rendahkan diri kita dengan Quran. Jadikan Quran seperti yang dijawab oleh Al-Imam, kita sebutlah Imam Syekh Muhammad Al-Ghazali rahmatullah alaihi, seorang ulama besar Al-Azhar. Jadilah kita dengan Quran ini seperti yang dijawab lagi oleh siapa dia? Syekh Al-Imam Mutawwali Sya'rawi rahmatullah alaihi, seorang ulama agung daripada Al-Azhar. Tuan-tuan masih boleh lihat dia punya klip-klip video, masih ada. Cukup menarik. Orang yang cukup dahsyat, yang saya tengok tu saya rasa apa? Ya Allah, rindunya kalau aku boleh hidup dan cium tangan dia. Orang kata apa? Dia usah cium tangan orang, dan kerana pada dia ada barakah. Tuan-tuan tak tahu sakaratul maut dia macam mana. Ya, senyum, gembira, ketawa, menyebut, ya Rasulullah, kau datang ya Rasulullah. Ya Allah, dia sebut ni, engkau datang wahai Fatimah, kau datang. Jibril kau datang. Kita mau dengar lagu tu. Habis-habis semua la ilaha illallah. Dah. Habis yang mana? Hanya apa dia nak kata? Apa dia? Dia ditanya. Ada satu soal jawab besar, ceramah besar. Satu orang bangun tanya, Syekh, bagaimana orang-orang dahulu dengan Quran berbanding orang-orang sekarang dengan Quran? Baik, dia berjawab. Apa dia kata? Adapun orang-orang dulu dengan Quran, seperti mana kamu hari ini dengan handset, ma'a jawalik, seperti mana telefon tangan kamu, Arab sebut jawal. Kenapa? Orang-orang dulu Quran ini di tangan dia. Di mana dia pergi dibawanya Quran, dijunjungnya Quran, dicium kucuknya Quran, disayanginya Quran, tak pernah dihina, tak diletakkan Quran di atas lantai seperti hari ini. Kadang-kadang kita tengok majlis-majlis tertentu, sedih, nak marah orang tu pun tak boleh, marahlah diri sendiri. Kerana aku tak pernah sampaikan seruan ini, bahawa jangan diletak kalam Allah ini, walau tulisan, walau kertas, walau dakwah, sama paras dengan papan punggung kita. Jangan tinggikanlah dia, ribalah dia. Tak pernah lagi kita jumpa guru-guru kita dulu-dulu mengaji Quran di rumah dia. Paling kurang dia akan bagi bantal kepada kita kalau tak bawa rihal. Dia bagi bantal dia, letak Quran itu atas bantal. Tapi Islam apa je, letak Yasin atas lantai selak, main tolak-tolak macam tu je. Tak ada adab langsung dengan Quran. Ada yang pijak pun Quran. Bila kata kita begitu, dia tu Quran itu, dia jawab, kertas lah dia kata. Astagfirullah. Cuba kita pijak tengok muka dia. Kita katakan, pijak muka kau. Dia kata, kau apa pijak muka aku? Tanah lah, kau pun daripada tanah, pijak tanah. Menjawab memang boleh. Quran. Kata Imam Mutawwali Sya'rawi, orang dulu jadikan Quran seperti mana kau nak tahu hari ini? Orang hari jadikan handset dengan diri dia.
handphone dengan diri dia, konsen, duduk di tangan. Saya pun tak boleh elak tu. Duduk pun kena duduk kat sini. Saya lagi nak marajih, references semua kat sini. Hingga saya baca depan Syekh baru ni pun baca daripada mushaf yang dalam ni. Ya, semua ada dalam ni. Ya. Sama ada surah atau kubra semua ada dalam ni. Lalu isteri dia tegur. Isteri dia kata apa? Waladi, dia kata anakku. Ghadan, esok dia kata. Ihmil Quran ma'ak. Bawa Quran bersama-sama kan. Allah. Saya waktu itu tunduk orang tu, habis hajian lah. Habis dah. Tak salah kau baca daripada handphone. Boleh. Tapi kau baca daripada cermin dan bayang-bayang. Ya. Sedangkan Quran ini kau baca daripada mushafnya. Dan kalau aku tegur kau, dia kata kau catatlah setiap teguran aku tu. Sedangkan di sini kau tak catat, lalu kau catat di buku yang lain, maka berpisahlah catatan dengan Quran. Ketika kau berjalan, peluklah dia seperti kau memeluk anakmu. Ucuklah dia seperti kau mengucuk apa yang kau sayang. Karena Quran ini besoklah membela diri kau saat tiada lagi membela. Kita bagaimana dengan Quran? Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, mari kita baca surah Fatir ayat 29. Ambil masa sikit lagi boleh? 7 minit boleh? Nak jumpa pula bulan depan boleh tak? Bang, tuan polisi ada makan? Tak ada. Sikit. Sama-sama ya. Sama-sama serentak. Surah Fatir ayat 29. Tadi cerita syarah tak habis tadi ya. Jadi baru alim, muta'alim, mustami'an. Yang ketiga orang yang dengar, dia tak kitab. Upgrade lah diri kita jadi orang yang belajar, mesti ada kitab. Lagi satu, orang tak dengar, tak belajar, tak apa, tapi dia sayang ilmu, muhibban. Dia cinta, dia dengar dari rumah dia, dia dengar dari luar, tak duduk dalam majlis. Dia sponsor sana, dia support sana sini. Tapi Nabi kata janganlah jadi yang kelima, kamu akan binasa. Jadi orang yang mengajar, datang belajar, jadi pendengar, cintakan ilmu dan majlis ilmu dan orang yang mengajar, yang belajar, yang mendengar. Dan jangan jadilah orang yang kelima, kamu akan binasa. Okey, mari kita baca surah Fatir. Siapa tak ada kitab, tengoklah handphone surah Fatir. Kalau tak ada Quran dalam handphone, balik padamlah game-game atau apps yang lain, buat masuk apps Quran itu. Ya, sama-sama 1 2 mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran يرجون تجارة لن تبور. Apa artinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguh-sungguhnya orang-orang yang sesungguh-sungguhnya indeed, kata orang surah Raudah ini section 5 Bandar Bukit Mahkota. Indeed, sungguh-sungguhnya. Alladzina, orang-orang yang, ismul isyarah, kata nama menunjukkan sesuatu isyarat. Orang-orang yang apa? Yatluna. Ini kita nak bagi jadi semua yang hadir ini yatluna, bukan yaqrauna. Apa beda dia? Yaqra, dia baca, diri dia baca untuk dia reti, faham, tahu. Tapi yatluna, dia membaca untuk dirinya dan untuk orang dengar.
Karena itu kita tak namakan majlis qiraah Al-Quran, kita kata majlis tilawah Al-Quran. Kerana tilawah artinya membaca untuk orang dengar. Dan ini dituntut oleh Quran. Sungguh-sungguh orang-orang yang membaca selalu-selalu. Yatluna fi'lul mudhari'. Orang sini sebut present tense. Boleh juga jadi present continuous tense. Boleh jadi future tense, ya. Kitab Allah selalu baca, menyampaikan bacaan bagi orang dengar kitab Allah, yaitu Al-Quran. Nama lain Al-Bayan, nama lain Al-Furqan, nama lain Al-Dhikr. Lalu kata Allah wa dan, satu bab selesai. Selalu baca Quran untuk orang dengar Quran. Wa aqamu, dan telah mendirikan. Tadi present tense, ini past tense, fi'lul madhi. Wa aqamu, yang kedua, dan dia telah pun mendirikan. Selesai dah, dia telah mendirikan as-salah, yaitu sembahyang. Artinya Quran yang dibaca selalu itu, ya, ada perintah dirikan salat. Maka dalam selalu dia baca Quran, dia juga kena sentiasa telah sempurnakan salat, bukan tak salat-salat lagi. Astagfirullah. Yang ketiga, wa anfaqu, dan dia mengeluarkan. Infaq ini maksudnya mengeluarkan daripada sisinya. Infaq dalam bahasa Arab. Anfaqu fi'lul madhi, past tense. Dan mereka telah mengeluarkan dari sisi mereka. Banyakkah? Semuakah? Tak. Min ma, dijadikan satu kalimah mimma, daripada apa yang razaqnahum, kata Allah, kami telah beri rezeki kepada mereka. Kami bukan suruh mereka keluar semua dapat gaji 5,000 keluar bagi orang, tak. Mereka keluarlah selepas selesai tanggungjawab utama hakiki mereka, untuk membayar hutang piutang, untuk memberi makan minum, untuk menjaga kediaman tempat berteduh, untuk beri pakaian menutupkan aurat, untuk menuntut ilmu, untuk sara isteri anak-anak, untuk bagi mak ayah, bahkan untuk zakat, sedekah wajib, untuk jariah yang lain, sedekah sunat. Bukan semua, sekian. Okey, tiga benda ni dia buat sirran. Dia boleh buat sembunyi-sembunyi. Tilawah ada sembunyi, ada. Baca di kalangan keluarga aja. Seperti Fatimah binti Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, adik Sayyidina Umar. Waktu dia baca dalam rumah, dia suruh Khabbab baca. Khabbab, bacalah untuk kami. Khabbab baca dia dengan suami dia ni. Datang Sayyidina Umar, unggah tu gegarkan rumah mereka. Ya. Itu baca sirran, sembunyi-sembunyi. Sembahyang ada sembunyi-sembunyi, tak? Sembahyang jemaah dalam rumah. Orang lain kata jemaah dia kata. Infak sembunyi-sembunyi, tak ada sahabat tak? Pelan-pelan dia transfer, tak ada sahabat tak? Sistem tak? Allah dan Rasul, Allah Maha tahu, Rasul pun tahu. Tapi dia juga boleh wa'adaniyah, kata Allah. Buatlah terang-terang. Baca Quran bagi ramai orang dengar. Itu majlis tilawah Quran antarabangsa, international level, mustawa duali, peringkat antarabangsa, live dan semuanya, untuk orang lain dengar. Nak dirikan solat jamaah, kita datang tadi semua orang tengok kita datang, nampak bagi surah. Tak perlu kita duduk kudung, ambil cukup serubung semua, takut orang tengok kita. Tak. Kita nak bagi sedekah infak, boleh bagi sebesar-besarnya, cek, buat replika dan sebagainya, bagilah. Tapi mereka ini menjaga kat sini, kerana ayat yang last itu, di hujung ayat 29 surat Al-Fatir, mengikat niat mereka. Yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna, hope, ada harapan, ada satu harapan. Raja dengan siapa? Allah. Karena mengharap dengan Allah,
Allah penuhi harapan. Harap dengan makhluk, belum tentu makhluk penuhi harapan. Banyaknya bagi menyakitkan hati, na'udzubillah min dzalik. Tapi harap dengan Allah, Allah pasti penuhi harapan. Apa harapan mereka? Ada transaksi tijarah. Allah guna bahasa tijarah. What is the meaning of tijarah? Business with Allah subhanahu wa ta'ala without any bankruptcy. Tak akan rugi selama-lamanya. Lan, makna lan nun need never forever. Tidak selama-lamanya. Lan abadan. Tabur, tidak akan rugi selama-lamanya. Tuan-tuan, insya-Allah kita mainlah pula pelan-pelan, kita bawa kita beli dengan harga infak RM60. Kita bawa main, kita catat, kita contek. Tu kalau sayang kita ni, sayang balut di luar bagi elok. Dalam ni contek lah, topik lah, keliling-keliling ni nanti. Tapi tak banyak orang pun boleh contek sikit-sikit ya. Kalau kitab dulu dia ada dekat-dekat 2 inci kat sini yang kita boleh contek. Catat. Tapi insyaAllah kitab ni insyaAllah lambat-lambatlah habis, cepat-cepatlah habis. Surah Kalut lah. Imam Syafi'i letak garis 6 rukun untuk ilmu. Antara satu daripada dia, tulu zaman, panjang tempoh mengaji. Mengaji sat-sat ni tak matang. Seperti masak nasi, buka api kuat, nasi pun mantap, hangit pula. Ya, banyaklah kiasan. InsyaAllah cukup sekadar tuan pun maaf daripada saya. Ada rezeki kita jumpa lagi. Tuan-tuan boleh ambil kitab dengan Ustaz Saiful. Dan kukul ada soalan nak tanya, segan saya tak buka sesi ini ya. Tuan boleh WhatsApp saya 019. Ustaz Saiful ada nombor, ramai orang ada nombor pun sih. 019 358 2173 019 358 2173. Saya susun 10 jari, ampun maaf kepada yang bahagia Tuan Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa, para doktor, engineer, arkitek, lawyer, surveyor, ahli-ahli profesional, tuan-tuan guru, perempuan guru, para habaib, para sahadat yang dimuliakan, tuan-tuan perempuan, para tetamu Allah di dalam taman syurga Allah di muka bumi di Ar-Rawdah pada malam ini, anak-anak seterusnya yang budiman yang hadir, biarlah mereka main-main tapi telinga mereka dapat ilmu, insya-Allah kalbu mereka meresap makan ilmu itu dan menghadarkan dia. Mudah-mudahan barakah melimpah ruah di Sayyid Syahrimani. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami hamba-hambamu Ya Allah datang menuntut ilmu. Kami mohon Ya Allah, janganlah ada di dalam kalbu kami seguris kata bahawa apa yang diajar ini kami telah tahu, kami telah pandai, kami bukan bodoh untuk diajar begitu begini. Ya Allah, ampunkanlah kami Ya Allah. Kalau ada sedemikian baris ayat yang ada dalam kalbu kami, kami mohon Kau hapuskanlah Ya Allah, padamkanlah kalau kami tidak mampu memadamnya. Kerana itulah punca sila'anat iblis, musuh yang Engkau isyaharkan, ya musuh kami yang nyata, kufur terhadapmu. Apabila hanya mempersoalkan kenapa dia perlu sujud kepada Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, dia dicipta dari api, dia tentu mulia menjulang-julang, sedangkan Adam ini tanah yang terdampar di bawah. Ya Allah, sungguh kurang sungguh
Bahkan tiada langsung akhlak, adab makhluk ini dengan engkau ya Allah. Kalau adab dengan makhluk, sesama makhluk, makhluk akan menjadi marah. Begitu lebih dahsyat lagi murkamu terhadap mereka yang tiada adab denganmu ya Allah. Maka kami memohon agar engkau jadikan kami hamba yang beradab denganmu, dengan ilmu, dengan kitabmu ya Allah, dengan majlis ilmu yang di dalamnya dibicarakan keagunganmu ya Allah. Maka sebab itu kami mohon dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, hindarkan kami daripada bencana COVID-19 yang digembar-gemburkan akan muncul lagi bulan 4, bulan 5 hingga mengganggu, gugah, menggusar perasaan sesama kami ya Allah. Bahkan dipaksa-paksa lagi untuk mengambil suntikan tambahan, sedangkan dalam kajian-kajian yang telah dibuat, sekadar ilmu yang kami tahu penuh dengan racun dan juga toksin ya Allah. Maka engkau sahaja yang maha kuasa atas segala yang berkuasa, kunun-kununnya mereka punya kuasa. Ya Allah, peliharalah kami daripada fitnah Dajjal ini ya Allah. Pelihara kami daripada fitnah yang kami tidak tahu mana datangnya ini, engkau maha tahu ya Allah. Dan kami paling bimbang, tidak tahu kami di kalangan kami ini ada mereka yang menjadi ejen-ejen Dajjal tanpa sedar. Kalaulah mereka itu benar menjadi ejen-ejen seperti yang dimaksudkan tadi, engkau perbetulkanlah dirinya, engkau hidayahkan, engkau taufik, engkau irsyadkan dia kembali ke jalanmu ya Allah, agar kembali murnilah Seksyen 5 dan jemaah Ar-Rawdah ini ya Allah. Aman makmurkan negeri Selangor Darul Ihsan ini ya Allah, luruskan, irsyadkan, bimbinglah sultan kami, raja mudanya, seluruh kaum kerabatnya. Begitu juga engkau lurus betulkan para pemimpin kami, para ulama kami, para penasihat di dalam negeri dan negara ini. Begitu juga engkau perelokkan seluruh rakyatnya, pemuda-pemudi tuanya, yang veterannya, yang remaja belianya, hingga seperti firman-Mu, baldatun thayyibah, negeri yang baik itu, wa rabbun ghafur, dan engkau Tuhan ya Rabb menurunkan keampunan kepada seluruh rakyat. Ya Allah, jadikan Selangor aman makmur dengan rezeki yang membuak-buak dari buminya dan melimpah ruah turun dari langitnya, dari perut buminya hasil mahsul laut dan sebagainya. Ya Allah, tolonglah jangan ada anasir yang jahat yang mengganggu-gugat keamanan negeri yang ihsan ini ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Agung, kami berserah segala-galanya padamu. Ampunkan kami, ayah ibu kami dan seluruh manusia. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekali lagi saya mohon ampun, maaf sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.